kita boleh gunakan gas yang agak kurang keras seperti cuka makan, dan bila cuka makan ini dicampur dengan garam halus, disebatikan, disapukan ke tubuh badan pesakit. Yang di dalam badan pesakit itu ada jin. Biasanya jin yang ada di dalam badan tersebut merasa sangat sakit. Kadang-kadang bila kita sapukan saya di tempat yang tertentu di mana jin itu menghuni, katalah di bahagian belakang, di kawasan belikat pesakit, bila disapu dengan cuka dan garam, maka pesakit tersebut akan meraung kesakitan. Yang meraung kesakitan itu sebenarnya adalah jin dan syaitan yang ada di dalam tubuh pesakit tersebut. Kadang-kadang pesakit tersebut terkeluar cakap, aduh panas, mati aku, aku keluar, aku nak keluar. Ini membuktikan bahawa jin dan syaitan boleh kita musnahkan dengan bahan-bahan asid yang keras. Bagaimanapun, tidaklah sebarang orang boleh menggunakan formic acid atau apa-apa acid untuk membinasakan jin dan syaitan. Hanya orang-orang tertentu yang sudah terlatih saja yang mampu melakukannya. Kerana jin dan syaitan ini juga bila melihat manusia menggunakan acid untuk membinasakan mereka, mereka juga mempunyai kaedah pertahanan. Mereka juga boleh mengganggu usaha kita, boleh menyekat usaha kita untuk membinasakan mereka menggunakan formic acid atau sebagainya. Di antaranya, jin dan syaitan ini akan mengambil peluang kealpaan, ketidakwaspada petugas-petugas itu sendiri. Misalnya ketika mereka menggunakan formic acid, spraykan formic acid dalam keadaan lalai, maka jin dan syaitan itu boleh melakukan sesuatu yang akhirnya formic acid itu boleh tersimbah pada perawat itu sendiri. Macam-macam mereka boleh lakukan, dan kadang-kadang bekas yang digunakan untuk mengisi atau pump yang digunakan untuk spray formic acid kadang-kadang boleh meledak yang sangat menakjubkan. Kadang-kadang botol yang diisi dengan formic acid itu juga boleh meledak yang sangat membahayakan. Ini semua adalah gara-gara tindakan jin dan syaitan secara diam-diam yang kita tak nampak mereka bertindak melawan usaha kita untuk membinasakan mereka. Apa yang sangat penting bagi kita dalam menghadapi musuh kita yang utama jin dan syaitan ialah beberapa fakta tentang jin dan syaitan. Yang pertama, jin dan syaitan ini duduk di atas muka bumi ini di mana manusia itu duduk. Janganlah ada siapa yang menyangka jin dan syaitan itu duduk di alam gaib. Jin dan syaitan duduk di atas muka bumi ini di mana kita duduk. Begitulah. Kerana Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ihbitu jami'an ba'dukum li ba'din aduun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Wahai Adam, wahai Hawa, wahai Iblis dan kumpulannya, kamu hendaklah turun semua ke bumi dan kamu di bumi akan bermusuh-musuhan antara satu sama lain, dan di bumi itulah kamu mempunyai mustaqarrun, tempat tinggal. Maknanya jin dan syaitan itu tempat tinggalnya di muka bumi ini di mana manusia tinggal, tidak di tempat lain, bukan di alam gaib. Walakum fil ardi mustaqarrun, bagi kamu wahai manusia, wahai jin dan syaitan, ada tempat tinggal kamu di atas muka bumi, bukan di alam gaib. Wa mata'un ilahin, yang kedua kamu juga ada kehidupan. Macam mana manusia dapat makan minum, membina kehidupannya di atas muka bumi, begitulah juga jin dan syaitan membina kehidupan mereka di atas muka bumi di mana kita ini hidup. Jadi kesimpulannya, jin dan syaitan itu bukan duduk di alam gaib. Jin dan syaitan tak boleh dilihat kerana tubuhnya tubuh halus, jismun latifun, seperti angin. Bagaimana manusia tak boleh melihat angin, maka begitulah manusia tidak boleh melihat tubuh syaitan. Dan ini diterangkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min khaisu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis, syaitan dan kumpulan-kumpulannya itu, anak cucunya itu, nampak kamu min khaisu la tarawnahum, dari segi kira kamu tak nampak mereka. Maknanya jin syaitan ini nampak kita manusia, tapi manusia tak boleh nampak jin dan syaitan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min khaisu la tarawnahu. Jadi ayat ini jelas, manusia tak boleh nampak jin dan syaitan. Kalau seseorang itu boleh nampak jin dan syaitan,
dengan pandangan matanya, berarti manusia tersebut menggunakan mata jin dan syaitan, iaitu jin dan syaitan yang berada dalam tubuh. Oleh kerana orang tersebut menggunakan pandangan jin dan syaitan, maka kerana itulah orang tersebut boleh nampak jin dan syaitan.